Hai semua, selamat datang ke channel ITUS, Easy to Understand Science Subjects, sebuah saluran pembelajaran sains yang memudahkan anda untuk memahami mata pelajaran sains di pelbagai peringkat pengajian. Bagi memudahkan anda menonton semua video pembelajaran yang ada, layari itus.blogspot.com dan anda akan dapat mengikuti pembelajaran ini melalui YouTube. Anda juga boleh mendapatkan nota sains dalam bentuk PDF beresolusi tinggi daripada halaman ITUS Blogspot secara percuma. Tim ITUS terus komited menghasilkan video-video pembelajaran yang dimuat naik setiap minggu. Jadi, pastikan anda menekan butang subscribe, seterusnya butang loceng bagi membolehkan anda terus mendapat makluman tentang video-video pembelajaran sains akan datang. Topik pada kali ini, pengelasan haiwan. Pembelajaran subjek sains tingkatan 2, bab 1. Secara asasnya, benda hidup atau organisma boleh dikelaskan kepada haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Dalam pembelajaran topik ini, anda akan mempelajari dengan lebih lanjut mengenai pengelasan bagi organisma haiwan. Haiwan boleh dikelaskan kepada invertebrata, iaitu haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang, dan vertebrata, iaitu haiwan yang mempunyai tulang belakang. Bagi invertebrata, ia boleh dikelaskan kepada tanpa kaki dan berkaki. Terdapat dua jenis invertebrata tanpa kaki, iaitu badan tanpa segmen dan badan yang mempunyai segmen. Invertebrata berkaki pula boleh dibahagikan kepada mempunyai 3 pasang kaki dan mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Kemudian, haiwan vertebrata, iaitu haiwan yang mempunyai tulang belakang, boleh dikelaskan kepada 5 jenis, iaitu ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Bagi haiwan invertebrata atau haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang, ia boleh dikelaskan kepada tanpa kaki dan berkaki. Invertebrata tanpa kaki boleh dikelaskan kepada badan tanpa segmen dan badan bersegmen. Invertebrata berkaki pula boleh dikelaskan kepada invertebrata yang mempunyai 3 pasang kaki dan invertebrata yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. Invertebrata yang mempunyai badan tanpa segmen, contoh-contohnya ialah seperti buran, span, planaria, siput dan karang laut. Jadi haiwan-haiwan ini adalah invertebrata tanpa kaki dan mempunyai badan tanpa segmen. Seterusnya pula ialah invertebrata tanpa kaki yang mempunyai badan bersegmen. Contohnya seperti cacing pita, cacing tanah dan lintah. Apakah itu segmen? Segmen bermaksud bahagian. Badan yang bersegmen bermaksud badan yang mempunyai bahagian-bahagian yang jelas terbahagi. Kita boleh melihat dengan jelas secara fizikal garisan-garisan yang wujud yang membahagi bahagian badan cacing ini dan juga lintah ini. Seterusnya
invertebrata yang mempunyai 3 pasang kaki, contohnya seperti semut, kupu-kupu dan lipas. Seterusnya ialah invertebrata yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki, contohnya seperti udang, laba-laba, belangkas, lipan dan kalajengking. Baik, kita telah mempelajari pengelasan bagi haiwan invertebrata, iaitu haiwan tanpa tulang belakang. Sekarang kita pelajari pula pengelasan haiwan vertebrata, iaitu haiwan yang mempunyai tulang belakang. Kumpulan ini merangkumi ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Dalam membincangkan kumpulan ini, terdapat 2 istilah penting, iaitu Poikiloterma dan Homoioterma. Poikiloterma ialah organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran, manakala Homoioterma ialah organisma yang suhu badannya malar ataupun tetap. Ia bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Ikan, amfibia dan reptilia adalah organisma Poikiloterma. Diulangi, ikan, amfibia dan reptilia adalah organisma Poikiloterma, manakala burung dan mamalia pula ialah organisma Homoioterma. Selain istilah Poikiloterma dan Homoioterma, 2 lagi istilah yang penting iaitu persenyawaan luar dan persenyawaan dalam. Persenyawaan luar ialah proses persenyawaan sperma dan ovum berlaku di luar badan induk betina. Persenyawaan luar biasanya berlaku di dalam air seperti katak. Persenyawaan dalam ialah proses persenyawaan sperma dan ovum berlaku di dalam badan induk betina. Ikan dan amfibia melakukan persenyawaan dalam, manakala reptilia, burung dan mamalia melakukan persenyawaan luar. Baik, kita lihat satu persatu organisma dalam kelas vertebrata. Pertama ialah ikan. Ciri-ciri ikan ialah ia merupakan organisma Poikiloterma, badan dilitupi sisik keras yang berlendir, mempunyai sirip dan ekor, bernafas menggunakan insang, bertelur serta melakukan persenyawaan luar. Contohnya ialah ikan kerapu, ikan badut dan belut juga dikelaskan dalam kumpulan ikan. Seterusnya ialah amfibia. Amfibia ialah organisma Poikiloterma. Ia boleh hidup di darat dan di air. Badan dilitupi kulit yang lembap. Anak amfibia bernafas menggunakan insang, contohnya seperti berudu. Amfibia dewasa bernafas menggunakan peparu
dan kulit yang lembap. Contohnya seperti katak. Amfibia menghasilkan telur yang berlendir dan tidak bercengkerang, dan ia melakukan persenyawaan luar. Salamander, kodok, berudu dan katak adalah antara jenis amfibia. Seterusnya ialah reptilia. Reptilia adalah organisma poikiloterma. Ia menghasilkan telur yang bercengkerang, berbeza dengan amfibia tadi yang mempunyai telur tidak bercengkerang. Reptilia bernafas melalui paru-paru. Ia bersisik dan berkulit keras serta melakukan persenyawaan dalam. Contoh reptilia ialah seperti iguana, ular, penyu dan buaya. Seterusnya ialah burung. Burung adalah organisma homoioterma. Badannya dilitupi bulu pelepah untuk mengekalkan suhu badan. Ia bernafas melalui paru-paru. Organisma ini mempunyai sayap atau kepak yang membantu sesetengah burung untuk terbang. Ia mempunyai sepasang kaki yang bersisik, melakukan persenyawaan dalam serta menghasilkan telur yang bercengkerang keras. Itik dan ayam juga adalah dikelaskan dalam kumpulan burung. Dan terakhir sekali ialah mamalia. Mamalia ialah organisma homoioterma. Badan dilitupi bulu dan rambut. Ia bernafas menggunakan paru-paru, melakukan persenyawaan dalam serta melahirkan dan menyusukan anak. Contohnya seperti zirafah, singa, kelawar. Walaupun kelawar mempunyai sayap untuk terbang, tetapi ia tidak dikelaskan sebagai burung. Kelawar melahirkan anak dan menyusukan anak. Begitu juga dengan ikan lumba-lumba dan ikan paus. Mereka tidak dikelaskan dalam kumpulan ikan, tetapi dikelaskan dalam kumpulan mamalia kerana mempunyai ciri-ciri penting mamalia seperti melahirkan anak. Dalam topik pada kali ini iaitu pengelasan haiwan, mungkin banyak fakta yang perlu anda ingati. Oleh itu, dengan cara menonton video ini dengan berulang kali, ia akan dapat membantu anda memahami dan mengingati konsep yang dipelajari. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk layari itus.blogspot.com dan anda akan dapat mengikuti pembelajaran ini secara tersusun. Tim Itus terus komited menghasilkan video-video pembelajaran yang berkualiti yang akan dimuat naik setiap minggu. Jadi jangan lupa menekan butang subscribe agar anda sentiasa mendapat makluman mengenai video-video yang terkini. Terima kasih.